Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdanillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi hidayah dan inayah sebagai orang yang beriman, dimuliakan pula dengan kurniaan dapat menjalankan iaitu perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah memilih kita daripada kalangan orang yang nak mendengar, kerana berapa ramai daripada kaum muslimin walaupun mereka dapat nikmat iman, tapi mereka tidak dapat nikmat mau mendengar. Jadi dalam hal mendengar ini, Allah Ta'ala telah tegaskan bahawasanya esok nanti di padang mahsyar, apabila sebahagian daripada hamba-hamba Allah bila masuk neraka, malaikat Malik tanya, kenapa kamu boleh masuk neraka? Kamu orang Islam, macam mana orang Islam boleh masuk neraka? Sedangkan neraka tu kekalnya orang-orang kafir. Yang Allah dah katakan itu dalam surah Al-Bahiniyah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tu kekal dalam neraka. Macam mana orang Islam boleh satu tempat dengan orang yang menyembah patung? Macam mana orang Islam yang boleh satu tempat dengan orang yang menyembah selain Allah? Malaikat Malik tanya kenapa? Maka jawab sebahagian daripada orang-orang yang malang ini daripada kaum Islam, iaitu orang-orang Islam, kerana dulu kami tidak mau mendengar. Dulu kami tidak mau mendengar dan kami tidak mau berfikir. Jadi maksudnya apa? Dalam hidup tak mau dengar. Dia rasa di Islam, dia jumpa Ramadan dia puasa, dia jumpa masa semayang dia semayang, lepas tu dah dia nak hidup dengan dia punya terlaju. Kalau main layang, kita buat terajunya untuk naikkan layang tu, maka kita pun dalam hidup untuk jalankan hidup ni, maka terlaju kita nafsu. Dan terus dengan nafsu, kita tak mau mendengar dan tak mau berfikir. Jadi ikhwan, syukur pada Allah, Allah pilih kita jadi golongan yang mendengar. Cuma satu lagi nak minta pada Allah, ya, daripada banyak-banyak perkara yang kita minta pada Allah, mudah-mudahan malam ni kita jadi orang yang mau berfikir. Tu dia. Ya, kita dah dapat masuk dalam dewan ni, syukur pada Allah kerana ini hidayat Allah. Ya, berapa ramai kita lihat walau masjid, walau balai rakyat, walau di mana-mana kata dewan, kalau pihak penganjur buat syarahan, jatan puasa duduk luar. Tak maaf. Betul Haji Razak? Mana-mana masjid, bukan semua tapi banyak, buat syarahan, jatan puasa duduk dalam bilik mesyuarat. Tak boleh dengar. Jadi syukur kita dapat ni sekarang duduk dengar. Saya pun mendengar, walau saya bercakap, saya pun dengar. Kerana apa yang saya cakap ni, Allah dah ingatkan, jangan kamu lupakan diri kamu. Kamu pandai bercakap. Itu doakan saya agar saya selamat, InsyaAllah, amin. Padanya kita nak juga jadi orang dengar dan berfikir. Bapa-bapa, ibu-ibu, malam ni punya mauduk atau syarahan, tajuknya bukan untuk buat kelakar. Ya, awak jangan ingat yang sudah-sudah saya buat jenaka, kita ketawa berseluruh, kita boleh. Tapi hari ini saya tak akan bawa kelakar. Sebab benda ni benda berat. Benda apa? Benda kita nak hidup dalam kubur. Subhanallah. Terutama memang semua laki-laki perempuan akan masuk kubur. Saya menekankan soal orang perempuan malam ni, bukan mana orang laki-laki tak ada. Orang laki-laki pun ambil perhatian. Bahkan nanti dalam penyampaian saya, ada banyak juga sentuhan pada orang laki-laki juga. Baik ikhwan, pertama dalam hal ini, para ulama' dia tanya, ya, kepada orang-orang yang mendengar, tahu tak kamu apa itu kubur? Soalan tu, tahu tak kamu apa itu kubur? Ada kat sini boleh tolong jawabkan satu. Satu je, jangan semua jawab. Apa itu kubur? Tuan Pengerusi kata alam barzah. Baik. Ya, kita kata alam barzah, kubur dia seerti. Seerti. Makan dengan santap. Sama kan? Pintu dengan gate. Sama. Kubur dengan alam barzah. Sama. Seerti. Tapi tak apalah, Tuan Pengerusi dah jawab. Ya, alam barzah, makna barzah ni dinding. Arab cakap dinding. Apa barzah? Barzah dinding. Apa maksud dinding sini? Allah tak kasih kita nampak apa yang belakang dinding. Macam dinding ni. Apa belakang dinding ni?
Saya tak tahu. Mungkin pihak seperti Haji Razak Tuan Pengerusi pernah pusing bala rakyat ni, tahulah apa belakang dinding ni. Tapi bagi saya, mungkin ibu sebagai kita tetamu tak tahu apa belakang dinding ni. Jangan-jangan dah siap nasi berani tak? Kita tak tahu. Baik, ini nama barzah. Maksudnya apa? Bila kita sudah masukkan mayat dalam kubur, kita takkan tahu apa yang terjadi pada dia. Takkan tahu. Kebanyakan Allah tutup. Maksudnya kebanyakan apa? Manusia dan jin. Allah. Jin tu dia boleh nampak. Jin boleh tembus tembok. Jin boleh tembus badan kita. Tapi jin tak boleh nampak apa yang dalam kubur. Begitu juga manusia. Ustaz, ulama, mufti, kadi, orang mana pun baik. Kecuali, ada kecuali, orang-orang pilihan Allah. Allah pilih, Allah nak kasih nampak. Allah pilih, Allah nak kasih nampak. Terutama Rasulullah SAW. Satu ketika Nabi SAW jalan dengan para sahabat. Kata sahabat, awak dah tahulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina apa lagi kita ambil, Sayyidina Talha radhiyallahu, ramai sahabat. Jalan sahabat-sahabat jalan dengan Nabi, semua tak dengar, tapi Nabi dengar. Ini saya katakan orang tertentu Allah nak kasih dengar, Allah nak kasih nampak. Tiba-tiba Nabi berhenti. Ni di luar Madinah ni berjalan ni, ramai nak keluar pada Madinah, nak safar. Nabi jalan, akhirnya kata orang lalu satu tanah perkuburan. Nabi kata tu 2 kubur tu sedang disiksa. Nabi tunjuk tu 2 kubur. Dalam banyak-banyak kubur tu 2 kubur sedang disiksa. Sahabat cuma nampak kubur yang Nabi tunjuk. Ya, kemudian Nabi tanya, tahu tak kamu kenapa 2 ni? Aku dengar dia menjerit, kata Nabi. Subhanallah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak tahu. Allah dan Rasulnya tahu. Kata Nabi, 2 kubur ni, yang seorang ni, kalau buang air kecil, cebok tak betul. Cebok tak betul. Ini macam kita lah, kadang-kadang pergi pejabat, ya, nak jaga kasut, nak jaga baju, nak jaga macam-macam, nak jaga. Kita buang air kecil, kita cebok tak kisah. Sama ada laki-laki, perempuan. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang satu lagi tu kena sedang menjerit dalam kubur tu, kata Nabi, pasal dia suka bawa cerita, sampai-sampai cerita. Ini yang banyak orang perempuan. Apa pun cerita dekat bawah blog, nanti sampaikan, sampai sana, sampai sini. Apa cerita kat surat khabar, kita sampaikan. Apa yang kita dengar pun, yang betul tak betul, kita nak sampaikan. Nak jadikan bualan. Kita ingat tu benda okey, rupanya benda tu nak kita menjerit dalam kubur. Jadi itu makna yang Tuan Musa kata barzah, makna Allah tutup. Jadi saya dan awak pergi pusara, tak nampak, tak dengar. Nampak rumput, batu nisan cantik. Yang ada kubur pakai payung lagi, yang ada pakai windmill, lawa pula. Ada kubur waktu malam nyala lampu, dia pakai automatik, macam lampu tepi jalan kan, pukul 7 je menyala. Ada kat Sampung Saraman, saya pergi kubur, apa pasal dia menyala ni? Rupanya dia pakai automatik. Dia timer. Masuk 7 malam dia menyala. Itu di luar, yang dalamnya. Jadi ikhwan, ya, apa itu kubur? Jawapannya bukan sebagai tadi kata alam barzah. Jawapannya, kalau ditanya apa itu kubur, kubur itu adalah satu tempat, sama ada aku bahagia atau sama ada aku sangsara. Itu jawapannya. Apa kubur? Sanwi, jawapannya satu tempat yang aku akan masuk, sama ada aku di situ aku bahagia atau sama ada aku di situ aku tersiksa. Subhanallah. Kalau bahagia, bapa-bapa pergi, macam mana saya nak nampakkan bahagia? Kita pun kata barzah, kata Tuan Pengerusi barzah, tak nampak bahagia dia. Saya contoh, ibu bapa, terutama orang-orang Teluk Belanga, awak dekat dengan Chinatown, awak tahu Bukit Pasu? Bukit Pasu. Dekat Bukit Pasu ada satu keramat, makam seorang wali Allah perempuan, Sarifah Rogaya Ahla Besi, cucu kepada Habib Nur. Keliling tu semua rumah tinggi-tinggi. Keliling tu semua orang-orang Cina. Tengah-tengah sampai sekarang. Semalam saya pergi. Saya pergi dalam pukul 12 lebih malam. Saya pergi. Ni sekarang orang nak pergi, tak ada orang jaga.
Kerajaan tak korek. Semua kubur sekarang korek. Bidadari habis bersih. Ya, Teluk Paku habis bersih. Subhanallah. Ini kubur habis sekarang ada. Saya tu nak contohkan apa? Sarifah Rogaya meninggal. Bila dia meninggal? Abad 18. Abad 18. Sekarang kita abad 20. Dah berapa ratus? 200 tahun Sarifah Rogaya Al-Habsyi, ya, moyang perempuan saya ni sudah meninggal dunia 200 tahun. Malam ni kalau tak percaya, sama-sama mai tumpang kereta saya ajak pergi. Bunga penuh. Haji Razak, bunga penuh. Fresh flowers. Bukan bunga plastik. Malam saya minta, Umi, saya panggil Sarifah Rogaya Umi, pasal saya ada salah silah daripada Habib Noh. Dia kata, Umi, Ahmad minta secempak bunga bawa balik. Saya bawa balik, letak kat bilik saya. Harum, cantik bunga. Awak pergi, subhanallah, cantik-cantik semua. Penuh, atas kubur tu penuh bunga. Sampai yang mana kata orang yang bawa-bawa ni cacak kat tanah. Siapa pergi hantar tu? Fikirkan, siapa pergi hantar? Jawabnya, manusia zaman sekarang lah. Kalau makam Habib Noh, kita kata orang Melayu banyak pergi, betul? Orang Islam. Makam Sarifah Rogaya, orang Melayu ada pergi kurang sangat. Bahkan pada kita banyak tak tahu. Setuju? Banyak tak tahu. Orang Cina pergi. Dia tak buat karut, dia tak buat kurafat, dia letak bunga je. Ni orang baik. Yang saya nak beritahu apa? Orang yang sudah 200 tahun meninggal, sampai hari ni kita kenal pun tidak, nampak pun Sarifah Rogaya pun tidak, baca buku dia pun tak ada, semua tak ada. Sampai sekarang kerajaan PAP jaga tu makam. Apa pasal? Masa Sarifah Rogaya Al-Habsyi masih hidup, dia sangat baik dengan Allah. Selalu dengan Allah, malam dengan Allah, menangis banyak, ya, membuat ketaatan, subhanallah, membuat kebaikan banyak. Selalu dia ingat hari dia nak jumpa Allah. Begitu habis umur dia banyak ingat hari nak jumpa Allah, hari dia meninggal, Allah muliakan sampai 200 tahun sekarang. Haji Razak nampak tak yang saya cakap? Ibu faham? Ya, bapa-bapa faham? Sampai sekarang Allah muliakan dia. 200 tahun yang sudah meninggal, maaf saya, Lee Kuan Yew pun tak jumpa dia. Raffles pun tak jumpa dia. Raffles 18-19 kan? Tak jumpa dia. Dia tinggal memang abad 18, saya sebelum Raffles tu, subhanallah. Tak jumpa. Tapi sekarang makan satu dia. Keliling semua Cina, macam semua bangunan cantik, penuh bunga. Semalam saya pergi, Masya Allah Umi, banyaknya bunga. Fresh flower, cantik-cantik. Saya jempak. Bukan yang kita pergi yang bersaraman tau, beli dalam plastik yang bertabur tu. Secempak. Malam ni pergi. Banyak, subhanallah. Kita tengok orang-orang yang letak ni, adakah baca buku dia? Tak ada. Adakah pernah tengok dia? Tak ada. Adakah apa pun tak ada. Apa pasal orang boleh letakkan bunga kat situ? Pasal hamba Allah ni masih hidup, selalu membesarkan Allah. Jadi bila dia mati, Allah besarkan dia sampai 200 tahun ini. Dan insya Allah sampai tahun bila, sampai kita meninggal pun, Allah tetap jaga. Subhanallah. Macam mana Allah jaga makam Habib Noh? Subhanallah. Jadi begitulah bapa-bapa. Macam mana kita sekarang dengan Allah, besok kita mati, walaupun anak cucu kita tak datang kubur kita, tapi Allah akan hantar orang untuk memuliakan kita. Kalau sekarang kita besarkan Allah. Tapi kalau kita sekarang hari ini tak kisah, maka kubur kita jadilah kubur macam apa ni, tu bidadari. Sampai masa korek, lambat 8 orang masuk. Adalah saudara datang hari raya, ada yang datang hujung minggu, dan yang ada tak sempat tak datang. Saya lalu kubur pun, saya pun ni tengok batu nisan, tak ada nak beli bunga pergi letak. Saya jalan, saya bilang bapak aku ni kubur pun nak letak, tak semua kubur pun nak letak. Apa pasal ni kubur orang letak? Dia tanya, apa pasal kubur Sarifah Rogaya ni orang letak bunga? Subhanallah. Buat cuba fikir, itu yang saya nampak. Ya Allah,
Gitu rupanya ya Allah, kalau kita rapat dengan kau, kau akan muliakan kita. Kalau dunia dah begini 200 tahun, bagaimana nasib Saripah Rogaya di akhirat? Subhanallah. Oh, Allahu Akbar. Ya, jadi itulah kita namakan. Apa tu kubur? Sama ada di tempat sangsara atau tempat azab. Apa ni? Di tempat bahagia atau sangsara. Kalau nak bahagia, kita bertaubat, kita buat yang terbaik. Kita akan masuk, alhamdulillah, kubur kita jadi tempat mahligai. Tapi kalau kita tak kisah, kita buat ala kadar, kita pentingkan duniawi lebih, maka kita ingat hari mati kita akan dengar apa yang saya akan sampaikan lagi sekejap. Ikhwan, sebab itu dikabarkan apa? Bapa-bapa, kalau tanya apa tu kubur, pernah tak awak dengar Nabi beritahu panggilan kubur? Panggilan kubur. Kubur ada panggil. Apa kata kubur? Tiap-tiap hari kubur menjerit. Lubang-lubang kubur ni, dia bersuara. Kat dalam belum ada orang masuk. Sudah siap. Lubang kubur tu beri. Tiap-tiap pagi bila matahari terbit, maka lubang kubur tu bersuara. Subhanallah. Ni makhluk Allah. Yang kata, betul ke lubang kubur saya tak pernah dengar? Lalat. Kita nampak tak hidung lalat? Pernah nampak hidung lalat? Pernah nampak hati nyamuk? Tak nampak. Wah, nyamuk tu ada, nyamuk tu ikut apa ni, ilmu saintis, doktor yang buat kajian, nyamuk tu ada buah pinggang pun. Nyamuk yang kecil tu ada limpa, ada paru, ada jantung, ada buah pinggang. Nyamuk kecil betul Allah buat. Jadi kalau nyamuk kita tak nampak pun buah pinggang, terpaksa doktor nak pakai teropong buat nampak buah pinggang, maka jangan heran kalau kubur pun dia bercakap. Apa kubur kata? Wahai anak Adam, ingat, aku rumah kesusahan. Beritahu, ya, kamu boleh datang, ramai orang hantar pakai Mercedes, ramai orang penuh kat kubur sesat, tapi kau ingat, aku rumah kesusahan. Satu, wahai anak Adam, aku rumah kegelapan. Aku rumah gelap, rumah azab. Wahai anak Adam, aku rumah seorang. Kamu tidak ada teman. Kamu banyak keluarga, kerabat, isteri boleh 4, anak boleh banyak, cucu boleh beratus, tapi kamu tetap masuk dengan aku seorang. Sebab itulah, bila mendengarkan panggilan kubur ni, ada seorang salih bernama Sayyidina Atta bin Sulaim. Sayyidina Atta bin Sulaim radhiyallahu anhu, dia sakit yang nak bawa kematian. Ini apa? Sakitnya nak bawa kematian. Siapa ni? Sayyidina Atta bin Sulaim. Sakit kuat, sampai kuat sangat tu sampai dia pingsan. Kemudian sadar. Ya, jadi ramai orang datang tengok dia, orang nampaklah dia sudah nampak ni masa dia dah dekat. Sudah nampak macam sakarat. Dalam keadaan sakarat tu dia cakap tu perkataan, dia kata, ya Allah, alangkah bagusnya kalau roh aku ni tak keluar, main kat leher aku saja. Kerompong lah. Alangkah bagusnya roh aku ni tak keluar, main kat kerongkong aku saja sampai hari kiamat. Alangkah bagus. Daripada roh aku ni kau keluarkan, kau bawa pergi kat lubang kubur tu. Itu yang aku takut. Biar aku rasa sakit sakaratul maut sampai hari kiamat, tak apa, aku reda. Jangan sampai roh aku kau keluarkan, kau masukkan aku ke lubang lahat. Itu yang aku takut. Apa pasal? Pasal Nabi kata azabul qabr, hakun. Azab kubur tu benar. Bapa-bapa, ibu-ibu, Rasulullah SAW ada seorang isteri. Nama macam nama Melayu, tapi nama Arab ni. Orang Melayu banyak pakai. Siapa agak-agak namanya? Ramlah. Ibu, berapa? Ramlah. Nabi ada satu isteri, nama dia orang Melayu suka pakai. Aisyah. Kan? Betul? Itu isteri Nabi. Ada lagi satu. Okey. Ramlah. Cakap Ramlah. Siapa? Ramlah. Start pada R. Ramlah. Ramlah. Kau Melayu suka pakai nama Ramlah. Sayyidatina Ramlah Ummatul Mukminin radhiyallahu anha, satu hari dia baca doa terkuat. Nabi dengar tu doa. Rupanya doa ni dah lama baca. Hari tu baca tak perasan, suara ternaik, Nabi terdengar. Apa dia kata dalam doanya? Ingat, ini isteri Nabi punya doa. Ya Allah, ya, apa kata Nabi? Kata Sayyidatina Ramlah radhiyallahu anha, ya Allah, sesungguhnya aku bersyukur kau beri aku kenikmatan
Berilah aku berpanjangan bersama suami aku Rasulullah. Berilah aku umur yang panjang bersama bapa aku Abu Sufyan. Berilah aku kenikmatan umur panjang bersama abang aku Muawiyah. Tu dia kata, ya Allah, aku bersyukur kau beri aku kenikmatan. Aku minta ni nikmat panjangkan. Semoga aku bersama dengan suamiku Rasulullah dan ayahku Abu Sufyan dan abangku Muawiyah. Nabi dengar, Nabi tegur. Apa kata Nabi? Ramlah, gelarannya Ummu Habibah. Kata Nabi SAW, Ramlah, kamu sudah pergi minta sesuatu yang ajalnya takkan berubah. Kalau sudah sampai, Allah tak pernah lambat dan tak pernah cepatkan. Kamu sudah minta satu rezeki yang Allah sudah tetapkan. Maksudnya apa? Kamu minta, ya Allah beri aku panjang umur, bahagia hidup dengan suami, lagi panjang. Takkan panjang. Ajal Allah dah tetap, ajal suami, ajal kita. Ya Allah beri aku kenikmatan hidup bahagia dengan anak isteri. Ingat, rezeki Allah dah tetapkan. Itu kata Nabi. Kamu jangan minta tu. Sepatutnya kamu lebih banyak minta, ya Allah selamatkan aku daripada azab kubur. Nabi tegur isteri Nabi SAW. Sepatutnya lebih patut kamu banyakkan doa, selamatkan aku ya Allah daripada azab kubur. Isteri siapa? Rasulullah SAW. Nabi sampai suruh isteri Nabi, jangan baca doa minta ya Allah beri aku kenikmatan yang panjang bersama suami aku Rasulullah. Tak mahu, kata Nabi. Sebab aku punya ajal, kamu punya ajal. Sampai ajal mati-mati, hidup kita bercerai dua. Satu, kita minta perlindungan Allah, cerai hidup. Ya, biar berkekalan kita sampai pada akhir hayat, iaitu cerai mati. Subhanallah, kamu minta kenikmatan bahagia dengan mak bapak, dengan mak bapak, dengan adik-beradik, sedangkan rezeki yang Allah dah tetapkan. Yang ini Allah tak tetapkan, Allah serah. Macam mana kau ikhtiar, macam mana kau minta sungguh-sungguh, itu aku beri. Apa dia? Kubur. Awak ikhtiar sungguh-sungguh pasal kubur awak, begitulah nanti awak akan nampak kubur awak. Ya, awak sungguh-sungguh minta pasal kubur, hari-hari minta, satu masa sampai juga. Begitu juga awak akan masuk kubur dan awak akan lihat bagaimana banyak sangat minta pasal kubur, Allah jadikan. Tapi kalau kita buat kubur ni benda yang kadang-kadang minta, ya Allah selamat aku azab kubur. Tapi lebih banyak yang ya Allah lulu periksa, ya Allah itu, ya Allah maju jaya. Ini yang banyak-banyak. Maka sampai kullu nafsin za'iqatul maut. Sampai pergi. Anak kita yang US, mudah-mudahan insya-Allah panjang umur, tiba-tiba pelanggaran mati. Dah. Bujang pun belum kahwin pun muka nakir tak kira tu. Dia kira kalau sudah baligh kau siap. Amalan kamu bawa dengan umur baligh. Subhanallah. Itu yang Nabi tegur. Kemudian apa dikabarkan? Sampai mana ada lagi katakan Sayyidina Atta. Tadi Sayyidina Atta ni, ya, jadi dia nangis. Dalam sakit kuat nangis. Isteri dia beritahu orang datang, awak kalau jumpa suami saya kat dalam ni, tolonglah. Ya, tolong apa? Beritahu dia, suruh dia jangan nangis. Siang malam dia nangis banyak. Ya, jadi orang kata, Tuan Imam, tadi isteri Tuan Imam, jangan tutup mata. Ya, saya takut awak tertidur. Jangan tutup mata. Saya tutup mata, saya panggil. Baik, balik pada Tuan Imam, isteri awak suruh beritahu, nasihatkan awak jangan terus-terus menangis. Saya nak kata apa? Macam mana aku tak nangis? Apa dia kata sini? Macam mana aku tak menangis? Sebentar lagi, kalau aku sudah tak bergerak ni badan semua, kamu akan mandikan aku, kamu akan kafankan aku, kamu akan tinggalkan aku di satu lubang, dan lubang tu ada balasan. Kamu bilang aku jangan nangis, sabar. Sebentar lagi kalau badan ni sudah tak boleh gerak, mulut ni sudah kaku, mata ni sudah tak nampak, aku jadi mayat. Kamu akan mandikan aku, kamu akan kafankan aku. Apa lagi tempat kamu bawa aku? Ke lubang itu. Lubang apa? Lubang kubur. Di tempat itu kamu masukkan aku. Apa yang ada? Balasan. Ada balasan. Subhanallah. Ada satu kisah, ikhwan. Dia berlaku dekat dia berlaku di negeri Arab. Saya lupa antara Jordan ke Bahrain, saya tak pasti lagi.
Ini cerita berlaku benar. Ada ialah ni anak-anak muda. Sebab saya katakan, walaupun anak kita pergi universiti, anak kita pangkat doktor, anak kita engineer, anak kita doa anak kita selamat bila kalau sampai dia masuk kubur. Ya, kerana sertifikat tak laku dalam kubur. Tengok cerita ni. Oh, muda, campur dengan kawan, alhamdulillah. Tahulah budak-budak Arab ni kaya. Kebanyakan. Berlakulah apa yang Allah sudah tulis. Accident. Ingat jenazah, accident. Mati. Jadi macam biasa kita tahu semua negeri mati mesti ke bumi kan. Bawa. Dah habis ni, ini pemuda umur dalam 19 tahun. Bawa pergi kubur. Bila nak masukkan mayat, ada satu ekor ular kepala dia besar kat dalam. Mata dia besar, ada tengok kan. Orang kata astagfirullahalazim, macam mana ni ular ni ada? Dia cuba ambil ranting pokok, ambil apa kuit, suruh dia lari. Tak, dia diam, dia tengokkan orang ni. Jadi masing-masing kata kita pergi masjid. Tak salah kat Bahrain. Kat masjid, ada imam masjid. Panggil Pak Imam, Pak Imam, tolong Pak Imam, kita ada masalah. Kenapa? Ni lubang lahat ni, kita nak masukkan mayat ni, sekarang ada ular. Pak Imam pun datang. Pak Imam tengok, sudah ikhtiar halau semua, dia diam. Besar betul, kepala dia besar, mata dia besar. Dia tengok kan. Pak Imam kata, sudah jangan kacau ni makhluk Allah. Korek kubur lain. Korek. Ya, dah habis korek, bagus. Angkat, buka keranda nak masukkan mayat. Ular tu tadi saya lupa nak cakap, ekor dia dekat atas bumi. Ekor dia kat atas bumi, badannya melimpah masuk dalam lubang lahat. Dan kata melingkar dengan kepala naik. Ya, jadi bila lubang sana siap nak masuk, ular ni dengan cepat tembus bumi. Tembus bumi ni dia cepat. Awak tahu ni subhanallah, ni makhluk Allah. Macam tikus. Macam mana tikus dia boleh cepat masuk? Dia tembus ni, tak tahu ada kat lubang baru. Pak Imam kata, ini ular tadi. Orang lari ke lubang tadi, tak ada, kosong. Dia tembus. Dia duduk lagi. Ini kali dengan badan semua ikut semua kat dalam. Dia tengok kan. Apa nak buat? Patah balikkan mayat. Pergi lubang pertama. Lubang dah siap. Lagi sekali. Nak masuk, dia datang balik. Dia tak nak orang lain. Dia nak ni mayat. Ikhwan, kita fikirlah diri kita besok. Kita fikir diri kita. Dia tak nak orang lain. Dia nak ni mayat. Kita fikir kalau kita masuk pula, orang dah bukakan kain kafan, dah ciumkan tanah semua ibu. Kemudian ditutup. Orang keluar, tutup, timbul baca talqin. Orang balik, ulah datang. Oh, siapa kita nak jerit? Hari yang kita boleh jerit, kita tak nak jerit. Hari yang boleh kita nangis, kita tak nak nangis. Bila? Sekarang. Masih hidup ni. Masih hidup ni lah kita boleh jerit. Dalam sujud, ya Allah tolong aku, ya Allah ampunkan. Boleh jerit? Tak nak. Boleh nangis? Tak mau nangis. Tak mau. Hari kita masuk sana, satu orang dah tak dengar lagi jeritan.